fitnah. Kalau sampai rumah Nabi pun kena uji begitu, kenapa tidakkah mudah pada teori kita Jibril yang datang senantiasa itu beritahu sepatah dalam ayat, mana-mana ayat mengatakan bahawa ini fitnah, tapi ayat tak turun. Jibril pun seolah-olahnya Jibril pun tahu ini sungguh, maka jangan bagi wahyu apa-apa. Penanggungan itu Nabi menanggung, Aisyah menanggung. 44 hari dikatakan Aisyah tidak kering-kering air mata dia. Dan Nabi macam mana pun bapa dia tidak percaya, dan Nabi pun tidak boleh terima. Mengapa boleh berlaku macam ni? Lama, bukan sekejap. Dah canai dah ke semua, dan Nabi pun tidak berjumpa Aisyah sepanjang masa itu. Panjang masa. Langsung tidak berjumpa, dan Nabi telah hantar Aisyah balik kaum Abu Bakar sampai kemuncak sekali. Abu Bakar datang jumpa dengan Nabi dengan teresak-esak, dengan begitu sebal, dengan begitu hebat tanggungan peneganan jiwa. Abu Bakar kata, lepaslah Aisyah, saya reda, saya ambil risiko, saya jaga balik anak saya. Yang Aisyah marah Ali, dikaitkan Aisyah marah Ali yang dikaitkan sampai kemudian sebab berlaku perang Jamal. Perang antara Aisyah dengan beberapa orang penyokong dia dengan Ali pojok nak berperang Mauqi'ah Jamal. Mauqi'ah Jamal, peperangan unta, kerana Aisyah ketua perang berada atas unta, lain askar berjalan kaki, nak berperang dengan Ali. Dikaitkan itu dengan peristiwa tadi, peristiwa ifki, cerita fitnah tadi itu. Apa dia? Nabi berunding dengan beberapa orang sahabat besar, Umar, Osman, Ali, Talha, Zubair. Lain ke semua, memberi pandangan, jangan cerai, tunggu wahyu, pasti wahyu turun. Tapi Ali bagi pandangan. Nah ini betul, Ali bagi pandangan betul. Tapi pandangan apa dia kata? Sikit perkataan, tapi Aisyah, sampai ke Aisyah saya macam dia kata, Rasulullah senang faham bahasa, imra'atun misluha bil madinati kasir, bal ahsan minha. Perempuan yang macam Aisyah tu di Madinah ni ramai, malah ada yang lebih baik daripada Aisyah. Kan faham mesej. Saya tak faham juga, saya nak fahamkan. Ceraikan Aisyah. So Nabi mengambil pendapat Ali. Nak tu yang panggil Abu Bakar tu. Abu Bakar faham dah. Tak payah Nabi sebut apa dekat dia. Saya faham. Sebab kamu dah panggil, kamu tak panggil saya. Saya tahu. Saya datang nak mengatakan, lepaskanlah Aisyah, ceraikanlah Aisyah. Nak turun, nak keluar sangat dah, itulah baru sampai Jibril. Sampai Jibril membawa payu. Alladzina ja'u bil ifki usbatun minhum la tahsabuhu syarran lakum bal khairan lakum. Sampai habis ayat panjang cerita. Maksud dia bahawa
golongan yang membawa cerita bohong. Ifki bohong. Memanglah kesannya buruk, tidaklah buruk segala mana. Dia kebaikan kepada kamu sampai akhirnya bermaksud Aisyah bari'ah, suci bersih, tak berlaku apapun dengan Safwan. Dia duduk cerita sama ini tu betul. Safwan orang ikhlas, dia orang ikhlas, tidak ke apapun. Ini ya tawalla kibruh, ada kepala dia ni. Ada kepala yang merancangkan ini. Kibruhnya ada kepala dia. Baru tahu Raisul Munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul menggunakan situasi ini menceritakan, memburukkan keadaan sebab jadi begitu. Aisyah bari'ah. Dia baca ayat itu kepada Abu Bakar, panggil sahabat baca, panggil semua tahu. Dia berjalan ke rumah Abu Bakar nak berjumpa dengan Aisyah. Aisyah mau Abu Bakar, Nabi di rumah dia. Dia beritahu kepada Aisyah, Nabi sedang berjalan mara ke rumahmu ya Aisyah. Aisyah kata, kalaulah ada sebuah bukit nak hempap kepada aku, lebih ringan aku menanggung bukit itu dengan nak menanggung satu kalimah yang Nabi akan keluar depan mataku, depan kepala aku. Dia nak kata aku anti taliqun. Berat. Datang Nabi bagi salam, abshiri ya Humairah, abshiri, berita gembira untuk kamu wahai Aisyah. Dia panggil Humairah. Wahyu sama yubarriuki, atau kama qala, wahyu dari langit mentabriahkan kamu dan kamu suci sesucinya. Maka Aisyah kata, aku menangis gembira lebih kuat daripada aku menangis aku duka cita. So habis. Itu maknanya seperancangan yang waktu wahyu ada pun mereka boleh, musuh ni. Dia bercakap pasal ada musuh kita ini. Musuh ini ada yang tadi tu wa'idu lahum tu, kena ada persediaan menghadapi dia ada. Kalau Nabi pun kena, kalau Aisyah pun kena. Okey. Baik juga saya terangkan juga bila nama dia fitnah ini senjata yang paling berguna, yang paling tajam, yang paling ampuh, digunakan oleh musuh untuk melawan musuh mereka. So kita ini ada musuh, mereka gunakan fitnah sebagai musuh. Tengok apa yang telah berlaku akibat fitnah itu. Zaman fitnatu Osman, zaman orang nak fitnahkan kepada Osman. Osman jadi khalifah, memanglah musuh Islam yang tersembunyi tadi, yang la ta'lamunahum tadi, musuh yang kamu tidak nampak, kamu tidak tahu, Allah bagi tahu, yang memang ada di kalangan orang Islam Madinah itu sendiri pun, yang Quran sebut wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Dahlah di sekeliling sekelalang Madinah tak ada orang yang munafik, ada. Wa inna min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Yang keliling Nabi sendiri pun, yang keliling Nabi, haulakum, tepi Nabi, daripada kira sahabat lah, orang yang bersama Nabi daripada sahabat lah, munafik. Bila munafik dia menjadi musuh. So musuh ini terus berada, menggunakan sistem namakan nama senjata fitnah. Sampai zaman Osman sebagai contoh, nak menghancurkan Islam juga. Mereka memfitnahkan pada mulanya Osman menggunakan harta kerajaan dengan tidak mengambil kira hak.
dia buat macam harta dia sendiri, nak ambil, dia nak bagi kat siapa dia bagi kepada kroni dia saja. Anak pinak dia balik semua dia bagi dia akan cukup banyak sampai negara menghadapi kesusahan kerana Osman telah membelanjakan. Dan nak kena faham sebenarnya bahawasanya Osman orang kaya. Sahabat Osman ini memang seorang yang kaya raya. Apabila dia Islam, memang dia kaya, dialah yang telah banyak berkembangkan Islam. Bila dia jadi khalifah, semua harta-harta yang ada pada dia masukkan ke dalam Baitul Mal. Kalau dahulunya tak masuk, keluarga dia, anak dia, sepupu dia, kawan-kawan dia, siapa saja, dia belanja daripada duit dia, tak kata apa. Tapi ini sebab dia sudah tidak ada sebarang harta, dia masuk ke semua dalam Baitul Mal, dia boleh belanjalah atas niat dia, harta dia. Tapi itu menjadi fitnah. Kita buat betul pun mendatangkan fitnah. Memang al-fitnatu na'imatun fawailun liman ayqazaha. Fitnah itu ibarat binatang buas yang sedang tidur. Kamu gerak saja binatang buas ini, wailun, mengundang kecelakaan orang yang membangunkan fitnah. Sebab itu dalam Islam sampai kepada peringkat dua. Satu nama fitnah, satu nama ghibah. Fitnah, ghibah. Kalau fitnah itu kita kena faham dengan makna orang itu tidak buat perkara buruk itu, tapi orang kata dia buat. Bukti boleh cari, boleh buat. Bukti pun boleh buat. Kalau buat demikian, itu fitnah. Adapun ghibah, sahabat tanya Nabi, kalau orang itu buat sungguh yang tidak baik itu, kita sebut kepada orang yang sungguh tidak fitnah, yang dia buat sungguh, bolehkah tidak? Wahada huwal ghibah. Itu namanya ghibah. Membocorkan, membuka rahsia orang. Yang sepatutnya itu, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang tutup, kalau betul keburukan itu berlaku, tutup, Allah tutupkan aib dia pada hari akhirat. Wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan kamu membuka keaiban orang. Sukakah kamu memakan daging kawan kamu itu setelah dia mati menjadi bangkai? Fakarihtumu, sewajarnya kamu benci, kamu tidak nak. Kalau tidak nak makan daging kawan jadi bangkai, tak nak makan, mengapa sanggup memburuk-burukkan orang? Ya, siapalah yang tidak ada kesalahan? Siapa yang tidak ada musuh? Mana orang yang tidak ada aib? Kita tidak sempurna. Kadang yang kita buat sedikit, yang dicerita itu banyak. Macam saya memang ruang untuk orang memburukkan banyak. Kadang kita tak nak salam dari orang perempuan. Perempuan datang, terus datang, pegang tangan, tarik. Tapi kalau orang ambil gambar, kita kata orang datang berjumpa saya nak berubat, ramai. Kadang-kadang akan berjumpa dengan peristiwa seorang datang minta ubat. Masuk rumah saya seorang, keluarga saya ada, saya seorang. Tapi ketika itu saya dengan dia ubat balik. Tapi kalau itu nak diperangkap, bukan nak cerita saya pernah berjumpa, betul. Tapi itu dalam suasana saya sebagai seorang pengubat. Apapun, siapa sahaja pun, siapalah yang tidak pernah tak pernah buat yang salah sedikit. Tapi gambarkan yang keluar itu.
Inilah dia katakan tadi, wala yaqtab ba'dukum ba'da. Jangan timbulkan yang tidak baik. Dan orang mencari peluang, musuh mencari peluang. Dan jangan lupa peristiwa yang selalu menjadi kenangan, ingatan, pengajaran kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan dengan para sahabat, misi seorang sahabat, misi dengan beberapa orang sahabat. Nabi telah merintasi melalui suatu perkuburan yang ada 2 kubur itu yang kelihatan baru ditanam. Bila Nabi lalui melihat 2 kubur yang penghuninya baru masuk ni, atas pandangan nubuwah, pandangan mata seorang Nabi dengan ilmu yang ada pada baginda, kebolehan, Nabi telah meminta pisau dan pergi memotong jaridun nakhli, jarid pelepah tamar yang masih hijau. Fasyaqahu syaqai, dia belahkan daun itu jadi 2. Fagharasa, dia pergi pacak di satu kubur, lagi satu kubur. Biasalah sahabat tengok apapun, dia akan tanya, kenapa Rasulullah buat demikian? Saya menjawab, yang bermaksud 2 ahli kubur ini sedang diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur mereka. Yang satu diazab sedikit sahaja kesalahan dia, la yatanazzah min baulihi, dia dulu sebelum mati, bila dia buang air kecil, baul, la yatanazzah, dia tidak cuci betul-betul. So kaedah Islam tentang belajar dah, kalau tidak ada air dan sebagainya, boleh istinja dengan batu, dengan benda keras, kayu. Istinja itu buang dahulu apa yang patut dibuang, tapi buang betul-betul. Bila jumpa dengan air, kena basuh, baru semayang. Kalau tak jumpa dengan air, tak apa, tak basuh, boleh semayang dah. Sebab istinja boleh, bukan batu boleh, daun boleh, sekarang ketat boleh. Dia dia tak kisah, dia buat lebih kurang begitu, dia tidak yatanazah min baulih, dia semayang dia tidak sempurna, maka dia azab dalam muslimat yang dirahmati sekalian. Kita nak pergi, nak selesaikan. Tapi kalau itu sudah memang lumrah berlaku dalam alam manusia, dia berlaku dalam alam Islam dahulu, sampai saya sebut tadi itu, tak pernah berhenti. Fitnah ini berlaku, ghibah, membongkar rahsia orang yang tak pasal-pasal, mungkin ada agenda, maka pada buat demikian, maka fitnah berlaku dalam masyarakat. Saya tahulah bila fitnah ini berlaku, di penanggungannya cukup hebat. Izinkan saya cerita satu fitnah yang berlaku besar kata saya dahulu. Tak tahu kenapa, mungkin orang ini kecil hati dengan saya, sedia nak berjumpa dengan saya tidak jumpa dengan dia. Akhirnya jadi musuh, cerita benar, dalam masjid. Akhirnya dia telefon, perempuan telefon kepada Vice Chancellor saya, dia kata nama dia Tan Sri Abdul Hamid Abdul Rahman. Dia beritahu kesimpulan dia, Harudin telah menodai saya, dapat anak laki-laki yang sedang menangis ini. Dia letakkan telefon tepi telinga, tepi mulut budak sedang menangis. Ini anak dia. Dia tak tanggungjawab, tak bagi nafkah dekat saya, tak mau kahwin dengan saya. Saya nak beritahu kepada Tan Sri, itu perangai dia. Tan Sri panggil dia, bagi tahu dekat dia, ambil tanggungjawab.
Budak menangis. Kerana benda tu serius, saya tengah mengajak pengawal pergi panggil. Ada hal penting, naik macam nak jumpa dengan Datuk. Itu pasal apa? Pergi cerita ni. Saya hanya boleh mengatakan kepada Tan Sri, ini fitnah. Apa dia telefon beberapa orang yang mustahak, termasuk pihak RO. Cerita barang ni, maka dengan sendiri dia cerita tu keluar sampailah. Okey, orang kata saman. Boleh. Tapi kalau saman, berapa lama dah selesai di mahkamah tu? Lawyer nak kena habis, nak kena bayar. So, khabar untung. Cerita kalau saya menang di mahkamah rendah, dia appeal ke mahkamah tinggi. Dia menang mahkamah tinggi, saya appeal mahkamah rayuan. Dia menang rayuan, dia appeal mahkamah persekutuan. Bila nak selesai? Berapa duit yang akan habis? Tak ada duit pula. Sebab tu saya ambil sikap pada ketika itu, datang wartawan kepada saya. Tapi wartawan, saya dengar cerita saja. Kesian dekat dia. Akhirnya dia mati. Memang itu satu fitnah yang cukup nyata jahat. Dan ini berulang. Itulah saya kata, bila balik saja sampai Osman kena fitnah itu menggunakan harta, sudah mula perpecahan berlaku dalam masyarakat Islam. Berakhir dengan Osman difitnahkan menulis satu surat kepada Gubernur, kepada seorang pembawa surat itu kepada Gubernur di Mesir, suruh bunuh Pulan bin Pulan. Surat itu dibawa, ada cap muhur Sayyidina Osman. Surat itu diangkat tengah jalan, sah Osman sudah melampaui batas, main nak bunuh orang atas kehendak dia. Surat itu dia ambil, pembawa dibunuh. Dia mari ke Madinah, dicanangkan Osman ini sudah zalim, sudah nak bunuh orang dengan tak pasal-pasal. Itulah berakhir dengan Osman dibunuh. Selepas sembahyang subuh, Quran yang sedang Osman baca itu pun kena darah dan mati. Inilah yang paling banyak kita tempuh di dulu sampai sekarang, yang nak katakan bahawa man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna allaha aduwwun lil kafirin. Sesiapa yang bermusuh dengan Allah, yang tadi semua tadi, wa malaikatihi, dia bermusuh sampai kepada malaikat. Bila musuh pada Allah Ta'ala sahaja, seluruh makhluk Allah yang hebat-hebat, kesemua musuh mereka. Malaikat musuh mereka, Rasul semua, Nabi musuh mereka. Sampai kepada Jibril pun musuh mereka. Wa Mikal, malaikat. Kerana itulah, fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Allah itu musuh bagi orang yang kufur kepadanya. Jadi ingatkan, wattaqu fitnatan. Jangan buat benda yang fitnah, yang jahat ini. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Bila kami murka, kami marah, kami turunkan azab kami tidak terkena kepada orang yang buat jahat saja. Orang yang baik-baik pun akan kena juga. Atas itulah maka tajuk yang kita kupaskan, yang kita panggilkan musuh. Wa aduun yuqatiluhu, itu musuh yang akan menghancurkan kita. Memanglah terus berlaku dan akan berlaku. Semoga saya tidak terkena. Kalau saya kena pun perkara biasa yang berlaku. Tengok kepada seorang ulama nama dia Zuraik. Zuraik ulama besar, seorang ahli sufi terkenal. Allah uji dia dengan seorang perempuan jahat. Pergi berjumpa dengan Zuraik, tempat dia sedang beribadat. Dia hambat perempuan itu macam menghambat anjing. Perempuan ini dia hambat,
dilontar, diludah oleh Zuraik macam menghambat anjing gila. Dia terlampau marah dekat Zuraik kepada itu. Dia pergi berjumpa dengan seorang gembala kambing. Dia goda gembala kambing itu telah berzina dengan dia dan terus mengandung. Keluar sahaja anak daripada perempuan ini, dia mencanang seluruh kampung, ini anak Zuraik. Pada malam sekian-sekian, hujan berlaku sekian-sekian, itulah malamnya yang dia telah menodai ini anak dia. Seluruh kampung percaya cakap perempuan itu, bawa budak itu dengan perempuan ini pergi ke rumah Zuraik. Dia seorang diri menuduh Zuraik, dan mereka nak membunuh Zuraik kena mengaibkan seluruh kampung. Zuraik kata, ada buktikah aku telah melakukan demikian? Ada. Mana dia? Anak yang baru bersalin ini. Bawa kepada aku budak tu. Dia bawa. Aku tak boleh menafikan dan tak boleh mengiyakan. Kalau aku nafikan, kamu ada bukti. Aku mengiyakan, sah, kena. Tapi baik kita tanya budak ni. Kita tanya budak ni, siapa bapa dia? Hang gila ke budak baru beranak? Tak apa, kita tanya dulu. Tanya dulu, tengok dia nak kata apa. Semua diam. Dia pegang, katakan, takallam bi asabih man abuk. Bercakaplah wahai budak, bapa kamu siapa? Fatakallam as-sabih. Budak tu bercakap, bapa aku Pulan bin Pulan, gembala kambing ujung kampung. Yang kebetulan pada ketika itu kawan tu pun tumpang saksi sama. Pajarah. Dia lari tak cukup tanah. Orang dah berang, lari. Kenapa dia lari kalau bukan dia bapa? Barulah Zuraik selamat. Tapi itu Zuraik. Sekarang ni hujah orang boleh buat, orang boleh ditui dan sebagainya. Itulah saya sebut pada malam ni kita cuba nak mengelak daripada semua. Jangan aqulu qawli hadha fa'zim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.